Tahukah anda, keselamatan adalah amat penting, terutamanya di dalam sektor pembinaan. Di Malaysia, terdapat ramai pekerja asing yang bekerja di dalam pelbagai bidang di sektor ini. Hai, saya Syafiq. Hari ini, saya akan membentangkan satu idea yang dikategorikan di dalam keusahawanan sosial dari firma Symphonia Group. Pembangunan ekonomi negara merupakan suatu yang penting bagi menjamin kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh itu, terdapat sejumlah warga asing yang bekerja di sini bagi memastikan hasrat ini tercapai. Idea ini akan memberi manfaat kepada golongan sasaran, iaitu warga asing yang bekerja di Malaysia bagi memudahkan mereka menyesuaikan diri di negara ini. Malaysia merupakan di antara negara yang menjadi pilihan pekerja asing untuk mencari rezeki bagi kelangsungan hidup di negara asal. Sektor pembinaan merupakan bidang yang menjadi tumpuan golongan ini kerana bidang ini tidak memerlukan sebarang kelulusan akademik dan hanya memerlukan kegunaan fizikal untuk bekerja sebagai buruh kasar. Manusia berkomunikasi melalui bahasa untuk menjalankan aktiviti seharian bagi mewujudkan korelasi ekonomi, kebudayaan, persahabatan serta ikatan. Namun begitu, terdapat beberapa masalah yang berlaku sebaik pekerja asing tiba di negara ini. Contohnya, isu halangan komunikasi di dalam bahasa Melayu bagi mereka yang baru bermulakan pekerjaan. Tanpa pembelajaran yang formal, sudah tentu masalah ini menyukarkan mereka untuk menyesuaikan diri di negara ini. Masalah seterusnya adalah pilihan bahasa perantaraan untuk bertutur sesama mereka. Hal ini kerana pekerja asing yang bekerja di Malaysia biasanya datang dari pelbagai negara. Contohnya, Indonesia, Nepal, Myanmar, Bangladesh dan lain-lain negara. Selain itu, menurut kajian, tindakan majikan dalam menyelesaikan masalah ini juga berada di tahap sederhana. Dengan itu, masalah ini sukar untuk diselesaikan. Pada masa kini, terdapat beberapa penyelesaian sedia ada di dalam isu ini. Pertama, menghadiri kursus bahasa Melayu yang dianjurkan Dewan Bahasa dan Pustaka. Namun, kos dan masa menjadi penghalang utama bagi golongan ini. Kedua, menerusi pembacaan buku dan kamus, tetapi hal ini dilihat tidak sesuai di situasi tapak pembinaan. Ketiga, menerusi aplikasi yang terdapat di Google Play Store dan App Store. Namun, kamus digital sedia ada tidak mempunyai terjemahan di dalam bahasa ibunda mereka kerana kebanyakannya hanya di dalam bahasa Inggeris. Oleh itu, berdasarkan kepada semua masalah di atas, firma Symphonia Group mencadangkan satu idea yang lebih komprehensif, mudah dan bersesuaian untuk digunakan di lokasi tapak pembinaan. Idea yang ditemukan adalah hasil daripada gabungan kelengkapan sedia ada, iaitu topi keselamatan dan automatic translator seiring dengan revolusi industri 4.0 yang memfokuskan kepada interconnectivity, automation, pembelajaran mesin dan data sebenar semasa. Alat-alat yang digunakan untuk membentuk TSH100 adalah: pertama, chipset RFID 2734 untuk mengesan kehadiran. Kedua, frame ataupun kerangka yang dibuat dari titanium. Ketiga, oobleck, iaitu suatu bahan mudah reput dan mesra alam tapi mempunyai daya tahan yang tinggi. Keempat, built-in microphone and buzzer speaker. Kelima, motherboard untuk memproses memori dan kawalan program. Produk ini juga merupakan produk mesra pengguna kerana tidak memerlukan kepakaran khusus untuk beroperasi. Pengguna hanya perlu menekan switch on dan menghubungkan topi ini dengan telefon mudah alih menerusi teknologi Bluetooth. Kemudian, menerusi aplikasi TSH100 yang dimuat turun di telefon mudah alih, pengguna boleh memilih jenis bahasa untuk diterjemah kepada pendengar. Seterusnya, pengguna topi ini hanya perlu bercakap beberapa patah perkataan di dalam bahasa ibunda dan secara automatik, topi ini akan mengesan bahasa penutur tersebut. Pendengar kemudian akan mendengar bahasa yang telah diterjemah menerusi built-in speaker. Produk ini juga memberikan kelebihan sampingan kepada pengguna
dengan mengurangkan risiko kecederaan jika sebarang kemalangan yang tidak diingini terjadi. Contohnya, topi ini dapat menyerap hentakan dan menahan tekanan sebanyak 4,450 newtons bersamaan dengan 1,000 pound, sekaligus mengurangkan kecederaan jika pemakai terjatuh atau terdapat objek kecil jatuh ke atasnya. Seterusnya, produk ini membolehkan majikan merekod kehadiran pekerja hanya melalui sensor. Sebagai contoh, apabila pekerja melalui pintu masuk utama premis yang telah diletakkan tag reader, kehadiran pekerja akan serta-merta direkodkan berserta dengan data-data yang berkaitan sekaligus memudahkan kerja-kerja pihak pentadbiran. Pengguna utama produk ataupun sasaran utama adalah pekerja asing yang bekerja di sektor pembinaan di Malaysia bagi memastikan mereka dapat menyesuaikan diri dengan baik untuk bekerja di negara ini. Namun begitu, disebabkan produk ini adalah untuk keselamatan, pekerja industri lain yang berkaitan juga boleh menggunakan produk ini seperti pekerja offshore di pelantar minyak. Kaki tangan firma yang terlibat di dalam menjayakan produk ini ialah Muhammad Syafiq bin Abdul Razak, Managing Director, Muhammad Sharifuddin bin Ismail, Operation Manager, Nur Kartini Hakim binti Jasmi, Research and Development Manager, Nur Azrina binti Rozali, Administration and Finance Manager, Nur Syahira Shah binti Asri, Marketing Manager. Firma ini juga akan melantik 4 orang kerani dan 4 orang pekerja am di setiap bahagian. Pemegang taruh yang terlibat adalah pengurus projek, individu atau pekerja yang berada di tapak pembinaan, pembiaya projek, pihak berkuasa, kaki tangan syarikat, serta Standards and Industrial Research Institute of Malaysia iaitu SIRIM sebagai agensi yang meluluskan produk. Pecahan daripada kos yang diperlukan di dalam sumber pembiayaan adalah seperti berikut. Jumlah kos pentadbiran dan kewangan adalah menerusi pembayaran gaji, sewaan pejabat, belian kenderaan dan alatan pejabat berjumlah RM526,400. Manakala kos produk, pemasaran, pembangunan dan penyelidikan adalah daripada kos pembelian produk, promosi, event, penyelidikan, kursus dan lain-lain berjumlah RM2,608,000, menjadikan jumlah keseluruhan adalah sebanyak RM3,134,000. Dari sudut pembiayaan, firma ini akan mendapatkan pembiaya bagi melaksanakan produk ini daripada 5 sumber. Sumber yang telah dikenal pasti adalah seperti berikut. Pertama, pinjaman bank sebanyak RM3 juta. Kedua, tekun sebanyak RM100,000. Ketiga, Majlis Amanah Rakyat MARA sebanyak RM100,000. PUMB sebanyak RM100,000. Modal sendiri daripada 5 rakan kongsi sebanyak RM500,000, menjadikan jumlah keseluruhan modal pembiayaan adalah sebanyak RM3,800,000. Jadual menunjukkan bahawa modal permulaan yang bakal diperolehi membolehkan firma ini mempunyai lebihan modal sebagai tambahan jika perbelanjaan kecemasan terpaksa dilakukan. Oleh itu, berdasarkan kepada penerangan yang telah diberikan, firma ini optimis bahawa idea penciptaan TSH100 dapat memberikan penyelesaian kepada isu yang timbul selain dapat menjana keuntungan selaras dengan konsep keusahawanan sosial. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera.